Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, jadi hari ini saya akan menerangkan kepada awak mengenai inertia. Jadi kita terus pergi kepada soalan praktis ni. So yang pertama sekali awak ada diminta untuk menjelaskan maksud inertia. Baik, jadi maksudnya inertia ni baik saya bagi awak demo lah. Untuk inertia ni lagi bagus dia punya kefahaman awak nanti. Baik, kita tengok dahulu video yang pertama yang menunjukkan tentang inertia lah. Di situ awak boleh perhatikan bila awak gerakkan dia ada daripada keadaan pegun mula-mula awak ada botol tadi dia keadaan dia adalah pegun dan kemudian apa yang awak buat kepada botol tersebut adalah awak gerakkan dia ke hadapan. Awak nak gerakkan dia. Baik, jadi kalau awak tengok tadi maksudnya botol ni mula-mula dia berada statik dahulu, dia dalam keadaan pegun. Bila awak cuba gerakkan ke hadapan, apa yang berlaku seolah-olah awak boleh tengok yang botol itu dia jatuh ke belakang. Dia jatuh ke belakang Itu yang berlaku kepada botol tersebut bila awak cuba gerakkan. Jadi maksudnya macam ni. Bila awak ada objek ni dalam keadaan pegun, dia ingin mengekalkan keadaan pegun. Ingin kekalkan bukan objek tu lah, maksudnya inertia dia yang akan menyebabkan objek itu cenderung untuk kekal pegun. Sebab itulah seolah-olah objek itu ke belakang. Kita boleh tengok lagi video tu sekali lagi. Sebagai contoh, awak ada awak pastikan saya slowkan sikit. Baik, jadi pastikan betul bila awak gerakkan dia ke hadapan nanti, maksudnya apa yang berlaku adalah objek itu dia akan seolah-olah tertinggal ke belakang. Sebab dia nak menukarkan keadaan pegun kepadaan bergerak tadi Sini Maksudnya seolah-olah objek itu dia nak tinggal di belakang tersebut. Sebab itulah dia jatuh ke belakang. Jadi maksudnya objek tu tadi dia daripada keadaan kekal pegun, dia pegun, dia terus jadi kekal pegun. Dia cenderung untuk kekal pegun. Sebab itulah dia jatuh ke belakang tersebutlah. Baik, kita cuba tengok contoh yang kedua. Kita cuba relate. Itu tadi untuk keadaan pegun. Kalau dia pegun, dia nak kekal pegun. Kalau dia bergerak, apa yang berlaku? So, contoh, saya akan bagi awak contoh video untuk dia bergerak pula. Baik, saya akan ulang video ini sekali lagi lepas ni. Kemudian awak cuba perhatikan, bila awak gerakkan dia ke hadapan, apa yang berlaku adalah objek tersebut bila awak gerakkan dia ke hadapan, okey, mula-mula dia bergerak ke hadapan. Contohnya saya cepatkan sikit ni Okey, contohnya saya cepatkan. Okey, contoh dia bergerak ke hadapan. Okey, bila awak berhenti tiba-tiba, seolah-olah objek itu terus ingin bergerak ke hadapan. Sebab itulah kalau pastikan nanti dia akan jatuh ke hadapan. Baik, saya ulang balik semula video ini supaya awak boleh tengok. Okey, nampak di situ Maksudnya bila awak daripada keadaan bergerak, kemudian awak hentikan secara tiba-tiba, apa yang berlaku adalah objek itu dia akan cenderung untuk terus bergerak ke hadapan. Sebab itulah dia jatuh ke hadapan. Ini pun simple activity yang awak boleh cuba di rumah lah. Baik, jadi itu membawa kepada kita punya maksud dia tadi Jadi maksudnya saya nak bagi tahu awak, kalau dia pegun tadi, dia kekal pegun. Manakala kalau dia bergerak, dia akan cuba untuk terus bergerak. Baik, jadi sekarang ni saya tulislah apa dia punya maksud tersebut Baik, jadi apa yang kita ada adalah kita ada dua keadaan gerakan itu nanti. Baik, kita ada dua keadaan gerakan itu nanti. Okey, jadi maksudnya inertia ini maksud inertia ini adalah inertia. Inertia itu adalah kecenderungan
objek mengekalkan keadaan gerakan sama ada pegun, itu yang pertama, atau bergerak dalam garis lurus dengan laju malar. Maksudnya simpelnya macam ni lah. Inertia tu, maksudnya kalau objek tu tengah pegun, dia nak kekal pegun. Sebab itulah kalau botol tu dari pegun, awak nak buat dia apa tadi? Ni dari pegun, maksudnya awak nak gerakkan dia, apa yang berlaku adalah dia pergi ke belakang. Ni awak nak gerakkan ke hadapan ni. Gerak ke hadapan dia ingin kekal ke belakang tersebut. Baik, lepas tu kalau contohnya, kalau objek tu tengah bergerak. Jadi bila dia tengah bergerak, awak nak hentikan dia tiba-tiba kan? Bila awak nak berhentikan dia tiba-tiba, sebab dia dah bergerak, jadi dia cenderung untuk bergerak. Jadi apa yang berlaku adalah, bila awak cuba hentikan dia dah bergerak ke hadapan tadi. Awak hentikan dia cenderung untuk terus ke hadapan tersebut. Sebab itulah dia jatuh ke hadapan. Jadi sifat itu yang kita panggil sebagai inertia lah. Iaitu inertia ni adalah kecenderungan objek itu untuk dia mengekalkan keadaan gerakannya. Sama ada kalau dia pegun, dia nak kekal pegun. Kalau dia dalam garis lurus bergerak dengan laju malar, maksudnya dia terus ingin bergerak. Macam tu sahaja dia punya konsep. Jadi dia akan ada kaitan dengan satu yang awak panggil sebagai hukum Newton pertama lah. Iaitu awak cari sendiri apa maksud dia. Tapi memang akan ada kaitan. Baik, jadi yang kedua, kita tengok kepada soalan yang kedua. Brian ingin menarik alas meja tanpa menjatuhkan barang yang berada di atas alas meja tersebut. Bagaimanakah Brian boleh berbuat demikian? Jadi awak ada barang di atas alas meja. Jadi awak nak alihkan alas meja tersebut tanpa awak memegang barang kan, tanpa awak menjatuhkan barang yang terdapat di atas alas meja tersebut. Jadi ini ada kaitan lah dengan konsep inertia itu tadi. Jadi barang di atas meja tu tengah pegun, so kita nak dia kekal pegun. So bagaimana kita buat? Baik, awak tengok ini pula lah. Saya ada bagi awak ini. Baik, dari situ jadi daripada video tadi, so bagaimana awak nak menarik alas meja tersebut tanpa menjatuhkan barang yang ada di atas alas meja tersebut lah dengan cara begitu tadi. So kalau perhatikan, apa yang saya buat tadi adalah, okey, so apa yang Brian kena buat, jadi awak tulis, dia ada perkataan yang betul untuk ni. Kalau awak buat benda tu secara tiba-tiba, awak cakap dia menyentak. Bukan menyentap lah, menyentap tadi. Menyentak alas meja tersebut. Okey, yang ni dia kena penjelasan lah. Penjelasan ni paling kurang penjelasan, soalan berkaitan penjelasan memang akan paling kurang pun ada 3 markah lah. Okey, jadi yang pertama awak boleh tulis, okey, jadi ni poin yang pertama lah. Barang di atas alas meja berada dalam keadaan pegun. Meja berada dalam keadaan pegun. Baik, itu poin yang pertama lah. Maksudnya ini adalah kuantiti fizik ataupun konsep fizik yang awak tahulah. Maksudnya awak terangkan tentang keadaan gerakan dia. Keadaan pegun. Baik, jadi maksudnya apabila alas meja disentak, barang di atas alas meja akan kekal pegun. Ini markah yang pertama, kerana inersianya. Jadi maksudnya awak bagi tahu dua implikasinya di situlah. Jadi
sebab dia ada inertia, so dia akan kekal pegun. Sebab inertia tadi macam saya cakap tadi, inertia tu adalah sifat objek itu untuk dia cenderung mengekalkan keadaan gerakan dia. Sama ada dia berada dalam garis lurus ataupun dia berada dalam dia bergerak dalam satu garis lurus ataupun dia tengah pegun. Kalau dia pegun, dia terus pegun. Dia cenderung untuk kekal pegun. Kalau dia bergerak dengan laju malar, garis lurus, jadi maksudnya dia akan terus ingin kekal dalam keadaan tersebut. Okey, saya nak bagi satu lagi tambahan untuk initial ni. So, ada satu teka-teki lah untuk awak. Baik, jadi saya tunjukkan dahulu. Baik, di sini awak ada duit shilling. Duit shilling tu bawahnya ada duit kertas, di halaman kertas. Lepas tu bawah tu ada mulut botol. Dan kemudian apa yang awak kena buat adalah awak kena masukkan duit shilling ini ke dalam botol ini dengan hanya menggunakan satu jari yang ditegakkan saja. Mungkin ini adalah salah satu aktiviti yang awak cuba di rumah lah. Boleh cuba di rumah. Baik, kalau awak tengah tengok video ni mungkin awak boleh pause dulu untuk awak fikirkan bagaimana caranya sebelum awak playkan video dia lah nanti. Baik, sekarang untuk jawapannya. Okay, saya akan tunjukkan pada awak jawapannya. Baik, di sini saya ada satu botol yang kosong dan kemudian saya ada satu duit shilling dan juga duit kertas. Apa yang saya akan cuba buat adalah saya akan cuba masukkan duit shilling ini ke dalam botol kosong walaupun dia ada kertas di antara botol dan juga duit shilling tersebut. Baik, so ada konsep fiziknya di situ kenapa dia boleh masuk ke dalam. Okey, jadi maksudnya di sini apa yang berlaku adalah kita ada shilling ni shilling ni di atas duit kertas itu tadi. Jadi apa yang berlaku adalah apabila saya flick pada ni jentik pada duit kertas tersebut, apa yang berlaku adalah awak cuba gerakkan duit shilling tersebut, tapi duit shilling tersebut sebab dia ada inertia dia juga. So apa yang berlaku adalah duit shilling tu dia tak nak ikut duit kertas tersebut lah. So apa yang berlaku adalah duit shilling tu dia akan kekal di bahagian tempatnya tadi, dia tak bergerak, dia tak ikut kepada gerakan duit kertas itu tadi, dan kemudian apa yang berlaku adalah duit kertas itu duit shilling itu akan jatuh ke bawah. Baik, saya rasa itu saja yang saya nak explain mengenai inertia ini. Saya harap awak boleh faham. Terima kasih.